Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Selepas lama kita berehat, kita akan mulakan semula kelas online pendidikan Islam. Okey, tahniah pada yang bertanya PM Ustaz bila nak start kelas. Okey, semangat tu. Semangat kita bagi. Okey. Okey, bagus. Okey, tahniah. Hari ini insya-Allah Ustaz akan bincangkan jawapan yang dah pun semua pelajar jawab dalam Jamboard yang lepas, soalan SPM 2017. Ustaz akan go through mengikut bahagian. Okey, untuk soalan 1A, bahagian akidah, soalannya berbunyi, nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan, sedangkan hatinya kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, 1, nyatakan 2 ciri munafik. Okey, kawan kita ada jawab di sini. Okey, ciri munafik ni bila bercakap suka berbohong. Nampak tak tu? Okey. Kemudian dia kata bila diberi amanah dia khianat. Bila berjanji dia mungkir. Ini jawapan daripada Balqis. Okey, Balqis jawapannya alhamdulillah beres, betul, tak ada masalah, tepat. Okey, dia minta 2 ciri munafik. Okey, dan Kish bagi 3. Okey, tapi jangan pelik kalau soalan kata jelaskan 4. Jelaskan 4 ciri munafik. Jadi di samping yang Kish jawab, yang pertama berbohong, yang kedua khianat bila dia beri amanah, yang ketiga dia kata mungkir. Ada satu lagi yang keempat ni, kod lah, tanya 4 kan. Dia adalah berlebihan. Berlebihan bila bergaduh. Itu sifat munafik. Okey. BKMB. Apa dia tu? Bakpo meng. Berlebih. Dah ingat untuk ciri munafik. Okey, terus kita pindah soalan kedua. Jelaskan faktor berlakunya perbuatan tersebut. Okey, faktor berlakunya perbuatan munafik. Okey, kita tengok jawapan kawan. Okey, dekat sini terpengaruh dengan benda yang tidak baik. Okey, daripada sekeliling. Okey, ada keting kat situ ni. Okey, kita tengok sekejap. Okey. Betul lah, terpengaruh dengan benda yang tidak baik daripada orang sekeliling. Okey, seperti sikap yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, jawapan dia okey, bagus. Okey, betul. Okey, kemudian ilmu agama yang lemah sehingga tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Itu daripada Faizah. Okey, Faizah terus bagi huraian. Soalan jelaskan, nak bubuh huraian pun tak apa. Kalau tak nak pergi pada huraian detail pun tak apa. Jelaskan, hanya perlukan satu ayat yang lengkap. Okey. Kita pindah pada soalan 3, iaitu terangkan 2 akibat perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Okey, jawapan kawan-kawan, okey, dapat melahirkan masyarakat yang tidak jujur. Okey, seperti berbohong bila bercakap dengan orang sekeliling. Okey, seterusnya hidup menjadi tidak tenteram. Hidup menjadi tidak tenteram apabila wujud masyarakat yang suka mengkhianati sesama sendiri. Okey, betul itu. Okey, cuma dalam akronim yang kita sama-sama kuasai sebelum ini. Okey, saya rasa semua ingat lagi. Kalau soalan faktor, kita ingat ikat. Ikat, iman lemah, kurang didikan ibu bapa, kurang didikan agama dan terpengaruh. Kawan dah jawab tadi, terpengaruh dan juga kurang didikan ilmu agama. Okey, untuk terangkan akibat, saya rasa semua masih ingat, kita guna saji maru. Okey, jiwa tidak tenteram dah ada. Okey, kawan jawab betul. Okey, melahirkan masyarakat yang tidak jujur, boleh. Ataupun tidak disayangi. Okey. Ataupun diberkati. Okey, oleh Allah SWT. Okey, masyarakat tu tak mendapat keberkatan. Jadi boleh bayangkan
masyarakat yang mungkin ditimpakan musibah oleh Allah. Okay, dan juga maruah masyarakat, maknanya tercemar. Okay, dikenali sebagai satu masyarakat yang tak boleh dipercayai. Jadi okay, orang pun maknanya mengelak daripada berhubung dengan kita. Okay. Beres, kita pindah seterusnya, mencuri. Jawapannya tak ada lagi, tapi tak apa. Kita tengok soalan. Mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi, okay, yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Okay, soalannya, nyatakan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Okay, yang kedua, terangkan dua kepentingan penetapan hukum tersebut. Kepentingan. Okay, kalau ada yang keliru kepentingan ni, dia seerti dengan faedah atau kebaikan. Okay, kebaikan. Ustaz buat skema kat sini. Kita boleh rujuk skema. Okay, jawapan yang diberikan di sini ialah okay, hukuman kepada perbuatan mencuri, potong tangan hingga pergelangan ni dengan syarat-syarat tertentu. Okay, maknanya tak ada lah tangkap-tangkap, curi selipar kat masjid je kena kerak tangan. Tak, dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Okey, seterusnya dua kepentingan penetapan hukum. Okey, yang pertama dia kata memastikan hukuman Al-Quran dilaksanakan untuk menjaga hak-hak Allah dan hak orang awam. Okey, tentulah kita sebagai orang awam, kita nak kita selamat sepanjang masa. Okey, kalau berniaga tidak dicuri, okey, barang perniagaan kita. Okey, kalau pula kita jaga hak orang lain, insya-Allah okey, orang pun boleh menghormati dan menjaga hak kita. Kita tak mencuri, orang lain pun tidak mencuri, menjadikan masyarakat aman bahagia. Seterusnya, memberi kesedaran akan akibat sebelum melakukan perbuatan mencuri. Memberi kesedaran. Nak pergi buka solat umur orang tu, gunung gaji kau, gunung pelayar kau, apa nak kerak tu, kita ingat yang dikerak ialah tangan kita. Menyebabkan pencuri mungkin sedar, okay, akibatnya sangat buruk. Okay, itu contoh skema. Dan Ustaz terus pindah pada soalan terakhir bahagian akidah ni. Soalan 1C. Nyatakan 3 ciri ajaran sesat. Terangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Saya rasa soalan macam ni, walaupun awak tengok tajuk ajaran sesat ni, okay, tapi kalau kita tenang, okay, kita boleh menjawab sebenarnya dengan jawapan yang kita kata dengan secara berfikir secara kreatif dan kritis. Tak perlulah kata menghafal teruk-teruk. Okay, kita tengok jawapan rakan-rakan kita. Okay, yang pertama, mencemarkan. Ini 3 ciri ajaran sesat. Mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis, betul. Okay, kerana mereka mengubah ayat-ayat sesuka hati. Kemudian mengubah prinsip asas dalam akidah, betul. Okay, kepercayaan kepada malaikat dirubah-rubah. Kepercayaan kepada syurga neraka, ada yang menolak. Okay. Kemudian mendewa-dewakan pemimpin. Pemimpin saya maksum. Pemimpin saya boleh berjalan di atas air. Cerita pemimpin dia tegak. Okay. Ambil wuduk. Air wuduk tadah dalam beldi. Buat kelik. Nanok nasi. Allah. Okay. Air terimeh dia basuh kaki. Buat nanok nasi. Berkat. Itu mendewa-dewakan pemimpin. Kemudian menolak hadis mutawatir. Okay, apa dia hadis mutawatir ni? Hadis mutawatir ni ialah hadis yang disampaikan oleh perawi, pelapor yang terlalu ramai, sehingga meletakkan dia di darjat hadis yang sahih. Okay, bila ramai sangat imam-imam hadis melaporkan sesuatu hadis tu, agak sukar sebenarnya untuk hadis tersebut ditolak.
Itu maksud mutawatir. Kemudian mendewakan suatu selain daripada Allah SWT, itu sentiasa berlaku kod-kod 19 apa semua tu, kan? Kemudian mengubah bentuk ibadah. Solat wajib yang 5 jadi 3. Okey, yang rakaatnya begitu diubah jadi rakaatnya begini. Okey, bilangan puasa yang 30 hari diubah kepada 19. Itu bentuk-bentuk pengubahan ataupun merubah bentuk ibadah. Okey, seterusnya memberi nasihat. Ini soalan nombor 2. Okey, sorry. Terangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Okey, memberi nasihat, betul? Okey, kita ingat langkah. Langkah sama dengan cara. Okey, kalau anak-anak pelajar ingat kita punya keyword sebelum ni ialah okey. Duk UIA Duk UIA, makanlah nasi lauk ayam. Duk untuk diri, M untuk masyarakat. Okey. U mendampingi ulama. Okey. I untuk iman ataupun ilmu, meningkatkan iman ataupun ilmu pengetahuan. Okey, A untuk membaca, memahami, okey, mengamalkan tuntutan Al-Quran. Okey, kalau M, masyarakat, nasihat. Ni kawan ada jawab ni. Memberi nasihat tentang akibat ajaran sesat supaya yang terjebak itu kembali ke jalan yang benar. Kita pun lapor. Ni kawan. Lapor kepada pihak berkuasa supaya tempat ajaran sesat dimusnahkan. Ganah ya. Musnahkan terus. Seterusnya A ialah ajak. Ajak. Ajak kawan menghadiri majlis agama. Majlis agama. Majlis ilmu. Ilmu agama ke, ilmu diskusi tentang apa sahaja, motivasi dan sebagainya. Mengukuhkan diri dengan kefahaman Islam supaya tidak terjebak dengan ajaran sesat. Betul. Ini kita boleh kata sini lah. Mengukuhkan diri dengan kefahaman Islam, iman, ilmu. Hadir ke majlis ilmu agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ini ada skema. 3 ciri ajaran sesat: mencemarkan kesucian Al-Quran, kawan dah jawab. Mencemarkan kesucian hadis, mendewakan seorang pemimpin sebagai maksum, menolak perkara qat'i dalam Islam. Qat'i ini ialah sesuatu yang dah diputuskan secara kemah, secara wajib, secara mantap, secara qat'i, maknanya tak boleh diubah-ubah. Contohnya kewajipan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau tolak, dia seperti menolak perkara qat'i dalam Islam. 2 langkah menangani ajaran sesat. Saya rasa jawapannya lebih kurang sama. 2 yang bawah tu ialah undang-undang dilaksana secara sepadu oleh semua pihak, dan program pemulihan akidah yang dilaksanakan oleh kerajaan, oleh mana-mana pihak, mestilah dijalankan secara terancang dan bermatlamat. Tahniah pada kawan-kawan kita yang jawab soalan nombor 1, A, B dan juga C. Mudah-mudahan memberi gambaran pada kita tentang jawapan yang betul, dan teknik menjawab yang tepat sebagaimana kehendak SPM. Nanti kita akan bicarakan soalan yang kedua tentang bahagian ibadah pula, insya-Allah. Beres. Terima kasih.